Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini untuk pengajian mukhtasar ataupun ringkasan kita kita akan sambung tajuk apabila imam mana berdarah hidung, mana keluar darah daripada mimisan tu maksudnya berdarah hidung. Kalau tajuk sebelum ini mana makmum yang berdarah hidung tu. Ni tu email pula. Muka surat 290 Jadi situasi ini situasi yang berlaku secara ghairu ikhtiyariyah. Bukan sengaja. Berlaku tiba-tiba perbincangan ini. Baik. Dan perbincangan ini sebenarnya saya tidak kemukakan banyak dia punya perbezaan pandang sebab kita lebih kepada nak kutip pandangan Imam Syafi'i saja. Kalau tidak jadi panjang sangatlah perbincangan sebab berkait dengan berdarah hidung ni dia perbincangan tu agak luas lah. Khilaf tu berlaku tu agak banyak juga. Baik, qaul yang ke-737 qaul yang ke-737 Imam Syafi'i berkata asas pokok mazhab kami tu mana asas mazhab kami adalah apabila solat imam batal, maka solat orang yang di belakangnya tidak menjadi batal. Itu pokok, mana asas dalam mazhab. Misalnya itu imam batal, makmum dia tidak batal. Itu asas dia. Sebelum kita nak bincang ini, kenapa dulu dia punya prinsip dalam ijtihad Imam Syafi'i dan dalam mazhab Syafi'i lah. Ini maknanya perkara tu berlaku ketika solat dah lah. Tu. Sebab itulah dalam kis mimisan ni ataupun berdarah hidung ni dia ada beberapa andaian dari sudut fiqh. Baik. Cumanya sebelum kita pergi pada perbincangan itu Imam Syafi'i kata asas dalam mazhab kami kalau dalam bab salat Jumaat ni kalau imam terbatal, kena ingatlah terbatal ni maknanya berlaku ketika salat. Kalau kita kata tidak sah, mana sebelum salat lagi. Perkara tu berlaku sebelum salat. Misalnya salat dia tidak sah, mana tidak sah tu sebelum salat lagi tidak sah. Kalau kata batal, mana peringkat awalnya sah. Kemudian berlaku batal tu ketika dalam salat. Jadi Imam Syafi'i kata, mengikut mazhab kami, apabila salat imam itu terbatal, maka salat makmum, orang di belakangnya tu maksudnya makmum lah, tidak batal. Lepas tu nak buat macam mana tu? Tu cuba kita tengok di sini. Apabila imam bertakbir pada hari Jumaat. Kenapa dia guna istilah bertakbir itu takbiratul ihram. Mana bertakbir itu sebagai tanda masuk dalam salat. Itu makna bertakbir. Jadi takbir di sini maknanya takbiratul ihram. Dalam salat ni bila sebut takbir dia ada dua. Takbir pemula. Makna bila kita angkat takbir makna kita masuk dalam salat. Itu dia panggil takbiratul ihram. Itulah hanya dimaksudkan di sini. Satu lagi takbir dia panggil takbir intiqal. Takbir intiqal. Takbir pindah daripada satu rukun ke satu rukun. Hal itu berlaku selepas takbiratul ihram. Jadi apabila imam bertakbir, maksud di sini takbiratul ihram pada hari Jumaat. Kemudian dia berdarah hidung ataupun dia terbatal wuduknya. Berhadas di mana terbatal wuduk lah di sini. Lalu dia mempersilakan seseorang ke hadapan untuk menggantikannya. Atau seseorang maju atas perintah orang lain. Atau bukan. Mana dia pergi sendiri. Atas kesedaran dia perlu ada imam. Imam keluar kerana terbatal, dia pun terus masuk. Itu maksud. Atau bukan. Maka orang yang maju menggantikan imam itu mengerjakan salat 2 rakaat bersama orang ramai. Dengan demikian salat Jumaat mereka dikira sah. Mana boleh? Sebab apa? Sebab di sini kes ini kena itulah kes di sini makna imam itu belum menyelesaikan rakaat pertama tak usah lagi. Baru masuk takbir. Maknanya rokok budak lagi lah.
Okey, Imam Syafi'i berkata lagi dalam qaul yang ke-738, apabila yang tampil ke hadapan itu masuk bersama imam mulai dari awal salatnya atau selepas imam mengerjakan satu rakaat. Lalu berdarah hidung itu terjadi sebelum rukuk atau sesudahnya dan sebelum sujud. Kemudian imam itu pergi dan tidak mempersilakan seseorang untuk maju ke hadapan sebagai imam, maka mereka boleh mengerjakan salat sendiri-sendiri. Okey, kita baca dulu. Sesiapa di antara mereka telah mendapati satu rakaat dengan dua sujud bersama imam. Kena ingatlah, satu rakaat dengan dua sujud maknanya sempurna rakaat pertama. Itu isyarat pada rakaat itu sempurna. Dengan demikian salat Jumaatnya telah memadai. Barang siapa tidak memperolehi satu rakaat dengan dua sujud secara sempurna, maka ia cukup mengerjakan salat zuhur. Makna kalau tak ada serabut dia punya rakaat itu, dia kena buat 4 lah. Rakaat kedua pun tak ada. Dia kena buat 4 lah. Kena ingatlah maksud dari rakaat ni berkait dengan rukuk tu. Mana kalau dari rukuk dah lah. Okey, kita pergi semula sebab di sini ada beberapa masalah lah. Baik. Apabila yang tampil ke nikih imam ini maknanya berdarah hidung ataupun berhadah, maknanya imam keluar daripada sembahyang. Kena ingatlah kih ni selepas solat dah. Maksud imam keluar tu keluar daripada solat, maknanya imam telah mengangkat takbiratul ihram. Baik. Apabila ia tampil ke hadapan itu masuk bersama imam mulai dari awal solatnya, maknanya dia tu yang ditampilkan oleh imam mula-mula tu, orang tu memang dia solat bersama imam daripada awal lagi. Ataupun kita kata mudah kat dia takbiratul ihram tu ketika bersama imam lah. Mana daripada awal lagi dia semaya bersama tu imam tu. Dialah yang ditampilkan sebagai penggantinya, imam pengganti. Atau setelah imam mengerjakan satu rakaat, maknanya dia masuk tu pada rakaat kedua dah. Tu. Mana hak nak ganti tu imam tu, dia bukan pada rakaat pertama lagi dia dan dengan tu imam, tapi dia dannya pada rakaat kedua. Tu maksudnya. Atau setelah imam mengerjakan satu rakaat. Tu maksudnya. Yang kedua tu. Mana setelah selesai tu imam satu rakaat, tu imam duduk rakaat kedua, baru dia masuk dalam sembahyang. Hak ganti tadi. Lalu mimisan terjadi, yakni mimisan ni. Tapi kalau sebut tu sekalimah ada. Ni berdarah hidung dua. Mimisan lah. Jangan itu kangen nisan lah. Lalu mimisan terjadi sebelum rukuk atau sesudahnya dan sebelum sujud. Kemudian imam itu pergi dan tidak mempersilakan seseorang untuk maju ke hadapan, maka mereka boleh mengerjakan salat sendiri-sendiri. Jadi dalam kih ni makna kalau katakanlah tu imam masa dia keluar tu, mimisan tu berlaku pada rakaat pertama, makna rakaat pertama pun tak selesai lagi. Baik. Jadi bila tak selesai tu imam tu darah hidung. Sebab dia darah hidung ni dia kira batal dalam mazhab Syafi'i. Kira batal. Dia pun keluar. Mana rakaat pertama pun tak selesai lagi. Pada waktu lepas tu dia tidak mempersilakan seseorang maju. Dia tak pakai tubik yang gitu. Bagi Imam Syafi'i, mana makmum tu boleh mengerjakan salat secara sendiri-sendiri. Baik, setakat tu dulu. Setakat tu dulu. Kalau kita ambil bawah lagi tak apa. Dia sebab hal atas tu andai saya. Okey, kita ambil dulu. Baik, maknanya kalau tak ada, rakaat pun tak ada. Tu imam tu rakaat pertama pun tak ada selesai tubik. Patut lagu mana tu imam. Kih ni dia tidak suruh orang lain naik. Kena ingat dalam mazhab Syafi'i ni, dia kalau tu imam tu terbatal, dia tidak suruh orang lain naik, atau jemaah tu tidak mempersilakan, tidak isyarat kepada seseorang supaya naik, dia tak boleh naik. Tu asal dia dalam mazhab Syafi'i. Walaupun khilaf juga, setakat anda tengok ada khilaf juga, maknanya seseorang tu dia berhak naik. Kalau tu imam tak suruh dia naik, tak ada orang suruh, dah tak ada orang naik, dia hak paling dekat dengan imam tu, kalau dia berkemampuan dia boleh naik. Tu boleh. Tak apalah. Cuma kita sinyakih ni kita ambil ni. Tu imam tu tidak suruh orang lain naik. Dia pakai gitu ya.
Sedangkan dia duduk tu rakaat pertama pun tak sah lagi. Jadi untuk makmum tu boleh, mereka boleh kena tengok dia punya bahasa, ada cek dah Arab tu boleh tu maksudnya makmum ada pilihan. Makmum boleh lepas tu dia semaya sendiri-sendiri. Jadi semaya sendiri dia 4 rakaat lah mai Zuhur. Baik. Barang siapa di antara mereka telah mendapati 1 rakaat. Mereka tu siapa tu kena tulis tu? Makmum. Barang siapa di antara mereka yang ni makmum telah mendapati 1 rakaat. 1 rakaat tu maksudnya sesah dengan 2 sujud tu. Sebab habis 2 sujud tu kira tu memang sempurna rakaat tu. Maknanya Tok Imam keluar tu setelah sempurna, setelah sesah sujud yang kedua. Tu maksud dia. Maka ia cukup menyempurnakan 1 rakaat. Maka makmum ni dia boleh tambah saja serkat. Tak perlu buat 4. Boleh Okey. Dengan demikian salat jemaahnya dikira sah menjadi. Barang siapa tidak memperoleh 1 rakaat dengan 2 sujud yang sempurna, tak ada orang naik jadi imam, buat kerah lah kau gitu dah. Maka ia cukup mengerjakan salat zuhur 4 rakaat. Sebab apa? Sebab serakaat pun tak ada dengan imam tadi. Sebab tu dalam kes ni bagi anak ni pilihan ni keadaan yang terdesak ni sebenarnya. Dia hak sebetulnya imam tu dia kena suruh orang lain. Ataupun dia kata dia sebut dia isyarat gitu. Tunggu dia. Boleh juga. Tunggu dia ambil uduk, dia masuk semula. Bila dia masuk semula dia bersambung tu. Tak apalah kita tengok selepas ni. Tu dalam mazhab Syafi'i. Tidak kata tak jadi tadi. Tak, dia bersambung. Acuk. Kalau dia suruh orang lain, masalah takut ada tak layak minggu hari Jumaat ni kena baca derah. Takut tak senai. Tu isu dia. Baik, tak apalah. Jadi hak ada atas tadi tu. Cuba tengok semula hal atas, takut tak faham Jadi dia gini lah, nak sebut gini mudah. Baik. Tu imam ni darah hidung. Bila darah hidung tu? Pada rakaat pertama. Baik. Lepas tu nya dia suruh orang lain naik. Orang hak dia suruh tu hak memang hak daripada awal lagi ikut tu imam. Hak tu sesat, tak ada masalah. Sesat lagi mana? 2 rakaat lah mai tu. So lagi kalaulah seseorang imam tu dia darah hidung pada rakaat kedua. Makna rakaat pertama tu memang sesat. Maknanya 2 sujud telah berlaku pada rakaat pertama tu. Makna sesatlah 1 rakaat. Tiba-tiba selepas tu dia darah hidung, dia putubik. Orang lain tu boleh ganti ataupun tambah kira-kira tambah rakaat lah. Baik. Gitu ya sini. Habaq tok lain tu kita bincang lepas ni. Sebab ada lepas ni. Sebab dia ada juga. Lagu mana kalau hak ganti tu hak dia masuk tu ketika rakaat kedua dah. Masuk bodoh. Hak ganti tu masuk buk. Sejak kata imam ni muafiq. Sudah lagu mana. Jadi tu imam naik. Makmum kena wisalah kau. Mungkin makmum kira cukup 2 tu. Baik, tu depan ni lah tu. Ni setakat ni dulu. Gitu. Cumanya di sini, tapi hak ni pilihan terakhir ni, kena ingatlah. Ini pilihan terakhir. Hak tadilah. Kalau dia tak suruh siapa-siapa naik itu imam, lepas tu dia apa pergi gitu lama pula, tunggu lama, tak ada seorang pun naik itu imam, nak buat lagu mana makmum tu. Hak itulah dia kata makmum tu kena buat 4 rakaat. Mai Zuhur. Tak boleh nak beri imam, imam tak ada. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i pun dalam kisah ni sebenarnya, dan inilah yang dikatakan tanggungjawab orang yang berada hampir dengan imam. Dia kena naik jadi imam kukuk mana pun. Ingat jadi kita sebut di masjid helikopter tu. Tak si naik kan? Terpaksa duduk sah belakang ni. Belah sah gi. Apa lah? Ingat orang faham semua kau ni. Tak faham. Makmum ramai tu sepenuh masjid. Bukan semuanya tahu. Lama duk tunggu tak ada apa. Main gitu lah hati tak ada apa. Senyak mana mati tu imam. Hok belakang tak tahu tu imam tobik. Sini kilai pula tu. Dia kalau Jumaat ramai ni dia lain cerita. Dia kalau hak ni dia tak akan jadi. Tak akan jadi. Tapi kuku mana pun gitulah. Sebab itulah bagi anaknya orang yang nak duduk kat imam ni dia kena tahu hukum fiqh berkenaan dengan solat. Kalau tidak masalah. Dan apa pernah berlaku kan hari ni.
ana duduk depan tapi tidak bahagian mihrab. Nak pergi mana? Ngok dinding depan tu. Kayak dia mihrab kan kecil ya. Sekadar muat mimbar tempat imam semaya. Kita duduk di sana tidak dekat imam. Tak ada orang naik. Ana naik sikit lah. Tak kau kita naik jalan pokta gitu. No. Kita naik ke depan sikit, kita pun baca ayat. Jadi orang faham lah kita imam tak ada orang naik. Tunggu. Kita pun keliling-keliling tu. Nah, sebab dia paling tak apalah kita akan tengok lepas ni lah. Asalkan dada tu jaga. Baik. Qaul 739 Imam Syafi'i kata apabila imam mimisan. Bola pakai daun hidungnya. Nah, apabila imam mimisan pada ubah sikit terjemah ni berdasarkan yang lihat ter. Apabila imam mimisan pada hari Jumaat. Gitu ya sebenarnya tu dalam asarak dia tu. Hari Jumaat ni maksudnya ketika nak sembahyang Jumaat tu lah. Jadi sebenarnya apa ni, sebab gini yang nak ubah terjemah tu, sebab kalau tengok teks Arab ni maknanya berlaku mimisal tu ketika tu imam sembahyang dah tu. Hak asal hak teks Arab dia ni. Tu ni teks Arab dia ana baca memang kita nak baca takut tukar dengan isi ni. No. Walau annal imam yaumal jum'ah ra'ufa. Ra'ufa tu dari hidung mimisal. Kalau sekiranya imam tu pada hari Jumaat dari hidung, situ tak nampak lagi tu maya dah. Selepas tu fa kharaja wa lam yarka' rak'atan. Lalu dia pun keluar ni keluar daripada sembahyang dan dia tidak sempat satu rakaat pun. Makna maya dah cuma tak ada habis rakaat tu. Tu maksud dia sebenarnya. Sebab tu kena ubah tu. Gini apabila imam mimisan pada hari Jumaat lalu keluar dan belum mengerjakan satu rakaat pun, maknanya tak ada sempat satu rakaat. Dia kalau betul-betul dia tak masuk semaya lagi, tak akan takbir lagi, tak ada masalah tu. Tu imam tak ada akad takbir dari hidung, makmum pun tak semaya belakang lagi, tu tak ada masalah, tak jadi hal tu. Tu imam kata tunggu mentah mau nak pergi bilik air, nak pergi buat darah ni, buat. Tak ada masalah. Ni masalah semaya dah ni. Misalnya akad takbir duk mentah dari hidung, maka dia keluar, maknanya semaya dah tu. Tu sebenarnya ni kalau tengok pada teks Arab ni lah. Tu. Ni isu lain sikit ni. Lalu keluar dan belum mengerjakan satu rakaat, tak sempat apa maksud dah. Kemudian dia menyuruh seseorang yang tidak, ni lagi terang bahawa dia semaya dah tadi tu. Lalu ia yakni imam pertama tadi ia keluar dan apa ni? Kemudian dia menyuruh seseorang yang tidak mendapati takbir untuk maju ke depan. Apa maksudnya? Maknanya tu imam tu dia tak sempat. Masa tu imam ni semaya akad takbir, lepas tu imam dah hidup. Pada waktu tu orang tu imam ni suruh ni, dia tak masuk lagi semaya tu. Maknanya dia tak sempat jadi makmum pada imam ni. Orang lain memang sempat lah. Baik. Lagu mana tu? Dia suruh orang lain, kawan tu tak masuk semaya lagi. Dia suruh sebab kawan tu yang layaknya. Lalu ia mengerjakan, ia ni mana imam ganti tu, imam yang kedua tu. Lalu ia mengerjakan salat dengan mereka sebanyak 2 rakaat. Maka mereka boleh mengulangi salat dengan salat zuhur. Apa maksudnya? Maksudnya semaya tadi tak jadi. Sebab apa? Sebab imam lewat daripada makmum semaya. Makmum duduk dalam semaya dah tu. Tu imam nombor 1 batal. Dia pun suruh orang lain ganti. Hak je ganti tu tak semaya lagi. Dia pakat takbir tu imam. Jadi tu imam akad takbir lewat daripada makmum. Tukih dia. Boleh faham tu? Berat juga kini. Jadi kawan tu maya 2 rakaat lah. Maya Jumaat. Lagu mana tu imam ni? Lagu mana makmum? Sebab makmum tu hak dia masuk takbir mula-mula dengan tu imam hak nombor 1 tadi. Hak tubik dari hidung tadi. Tu. Maka mereka yang ni makmum tu hak masuk semaya dengan imam pertama tadi, dia kena i'adah. I'adah ni kena ingat. Bila kata i'adah semaya dia tadi tak jadi, itu istilah tu. Sebab kalau berlaku selepas habis waktu dia panggil qada. Tu kena faham istilah. Dia kena i'adah, mengerjakan salat dengan mereka sebanyak 2 rakaat. Dia tadilah. Tu imam yang kedua tadi hak ganti ni. Maka makmum boleh mengulangi salat dengan salat zuhur.
Kerana ia, yakni hatu imam yang kedua ganti tadi, dia tidak masuk bersama imam mula-mula dalam sembahyang tu. Tak boleh lagi tu. Dan ia membaca bacaan dengan suara rendah ketika menjaga salat zuhur. Jadi makmum tadi semua baca slow-slow gitu. Dia tak boleh mengimam zuhur, tak boleh baca derah. Hak mai derah ni jemaah. Boleh ada maksud. Mana tak jadi. Baik, lepas tu nak buat lagu mana? Ni dia gini kena faham lah sebab tanah sebut semua. Ni pekoh sebut ni kalau berlaku gitu. Baik, jadi tu imam nombor 1 tadi, dia kena tahulah, dia tak boleh buat lagi ni. Tu imam nombor 1 dia tak boleh suruh orang lain. Hak tak masuk jadi hak tidak beri mayat kali dengan dia tadi. Kalau hak gitu kan nyanyi ke makmum kena 4 rakaat lah. Faham tak tu? Nak ayatnya kalau berlaku gitu nak buat lagu mana? Semaya tu imam tu lagu mana? Tak apa, dia mai 2 lah dia tu. Moga dia istinaf. Hak ni masalah ni. Makmum ni. Sebab apa? Sebab dia akad takbir dengan tu imam pertama. Enggak tu imam kedua ni dia tak semaya lagi. Dia pergi jadi tu imam. Keadaan tu tak suruh kira lah. Apa ya tu imam duk suruh kau tu? Tak suruh cara lah tu. Kita duk bincang masalah ni. Bincang masalah. Kalau anak nak tambah sini, lepas ni imam tu kena panggil. Apa buat kerja lagu ni? Tu imam tahu ke tak? Dia suruh kawan ni makmum kena panggil tu imam. Makmum kena panggil apa dia naik? Apa dia naik? Apa? Bukan tu imam mula dia keluar tadi kan. Tu imam makmum tu kena tanya apa dia tak naik? Makmum tu apa naik? Dia ditakbir lewat dia sebenarnya dia dari segi istilah waktu imam lewat tu tak boleh panggil makmum sebab dia tak mai lagi. Bukan dia tak mai lagi, tak boleh panggil makmum lah. Jadi dia baru siapa? Masalahnya apa dia naik tu? Kita kena ingat ni sebab tu dia pekoh ni dia bincang bila berlaku masalah. Tak ada masalah tak timbul lah. Cuma bila berlaku ni ginilah jadinya. Cuma masalah sekali imam tahu ke tidak? Makna makmum kena panggil tu imam. Ni sekala tu imam panggil makmum. Kini makmum kena panggil tu imam. Apa tu imam buat kerja lagu tu? Nyanyi ke pok kita. Lepas tu imam tu pun kena panggil pula dua. Apa yang naik? Dah mari lewat. Nyanyi pok kita. Kena main tak. Pok kita kena main pak gitu. Memang tak boleh pun menasabah tu imam lewat pada tu makmum masuk. Tu isu dia ni, hak tu dia nak masuk sini. Sebab tu dia ada kalau ada lah kalau berlaku lah. Kalau pekoh, anda ya pekoh. Baik. Jadi hak makmum hak semaya 4 rakaat tak boleh baca derah lah 2 rakaat tu. Jangan buat apa isyak. Lepas tu kalau mai dah hanya derah belaka tu mengemai sore-sore tu. Baik, kalau kita nak pergi lagi tak ada sini. Tak masalah sekali kalau kita buat gini lagu mana. Tu imam tu naik. Makmum ni naik sore pula depan. Demo kawan tu tidak beri dengan demo dah. Kalau kawan ikut demo bukan nak iadah pula. Baik kita mai pergi lalu. Lagu mana? Hak tu lah ulama kata tak sih. Jadi zahir nampak 2 imam tu tak sih. Tak sih. Lebih molek mai zahir lagi. Tapi ada pendapat anak tempoh anak tak ingat siapa dia pendapat setakat anak duk baca lama-lama lah. Mana kena naik juga. Sebab apa? Ni nak jaga ni. Masalahnya gini. Masalahnya orang ramai. Kalau sekadar 50-60 orang tu tak apa. Pakai itan apa. Ni penuh masjid. Ada luar masjid. Berada lagi. Nak buat lagu mana? Kalau kamu ni naik, kau cawak je. Siapa dia nak buat 4 rakaat tu? Orang tak ada nak mikir tu. Tiba-tiba mai 2. Assalamualaikum. Pening tu. Lepas tu bunyi lain suara. Tu. Itu masalah. Dia isu dia gapo dia isu sini semaya makmum tu kalau dia ikut imam tu memang tak sah. Sebab tu dia kena iadah. Kalau tengok dalam ta'arab ni dia aadu ni dia panggil jawab syarat kalau orang belajar bahasa Arab. Jawab syarat kalau gini mesti kena gini. Orang kita berkata kalau buat gini jawab dia gini. Jawab dia orang Melayu pun guna. Tu. Alasan dia apa? Sebab masa makmum duduk cacat tu makmum dalam semaya dah tu imam mari baru akad takbir. Mana boleh tu imam lewat. Nama lagi imam dia kena dulu dia. Kalau sama-sama berimam, kalau makmum litah dia batal. Ni tak litah, makmum duduk belakang. Dia mengikut kawan dah. Hak kena ikut depan belakang. Nak ikut lagu mana? Gitulah lebih kurang maksud kiasannya. Jadi baik tak apalah. Kita pergi lagi kan.
Jadi maknanya sini tak sempat salat pada awal lagi bersama imam. Ni hak jadi tu imam yang kedua tadi. Dia tak masuk lagi. Sedangkan makmum ni semua masuk dah dalam semaya. Hak tu isu tadilah. Baik, kita pergi pula. Apabila imam mengerjakan salat dengan mereka dalam keadaan junub atau tidak berwudu. Daripada awal lagi. Tu imam tak ingat dia berjunub. Ataupun dia tak ada wudu, dia lupa. Lepas dalam semaya tu baru dia yakin. Dia kata, maka salat makmum dia anggap telah sah. Adapun imam dia wajib, harus makna wajib mengerjakan salat zuhur 4 rakaat untuk diri dia sendiri. Semaya siap dah. Siap je mak. Tu imam makmum kelik dah tu. Lepas tu imam neng. Tak ada apa dia kata. Dia berjunub. Dia dengan yakin dia ingat tu. Ataupun dia dia kata memang mari tak diketuk lah tu umum. Yakinlah dia tak ada wudu. Lagu mana? Dua ni. Imam dengan makmum sah. Tak ada apa. Tu imam kena mai zuhur 4 rakaat. Sebab ulama kata di sini malu kata imam nak cerita enak semua minta maaf lah hamba junub tadi nak mai mula tak fiqh tak suruh buat gitu, nak jaga air muka tu imam. Makmumnya ada hak tu junub bila kau dalam bilik tu imam tadi malu lah kau nak panjang tu tak. Mana tak payah ayat tak apa. Makna tu imam tu dia kena maya dalam bilik tu mai zuhur 4 rakaat. Makmum sesat. Makmum sesat. Apa jadi gitu tu? Inilah setengah ulama kata inilah kelebihan salat berjamaah. Betapa kuatnya orang panggil tanggungjawab imam. Jadi imam tadi mana semaya makmum tu ditanggung sebab tu dia kena buat zuhur 4 rakaat. Mana kukup mana pun jadi. Sebab atas rasa makmum tak tahu. Dia tak tahu. Tu rahmat tu lah agama kita. Baik. Jadi ringkasnya perenggan ni makmum sah tapi imam tidak sah. Tu maksud dia. Baik, qaul yang ke-740 pula. Imam Syafi'i berkata, sebab saya ni rujuk Harifah Fauzi ni sebab dia ada ta'liq. Kadang-kadang kalau tak jelas dia perjelas ke dalam nota kaki dia. Ni bagus ni. Doktor tu ada tu. Asal dia buat lengkap tak sekali dengan apa dia terjemah semua dah. Moleklah pokok kita kalau ada semua ana ada dah harap tu, kalau tak boleh harap beli lah tu. Rasa tak mahal mana 1000 lebih dah. Tak mahal mana. Mana 2 ekor kambing beres. Okey, ya. Mahal ada kambing 1,500. Kau masuk dah. Okey, Imam Syafi'i kata ni qaul yang ke-740. Apabila imam mimisan, berhadas atau ingat bahawa ia dalam keadaan junub dan tidak berwudu, maka dia boleh keluar untuk membersihkan darahnya atau bersuci, kemudian kembali melanjutkan melanjutkan itu. Kembali memulakan, sebab dia kata istighfar tu bukan melanjutkan, memulakan salat dan ia seperti makmum yang lain. Tak apa gitu. Dia gini, ni kisah ni ni semaya ni duduk rakaat pertama lagi ni. Mana tak sampai rakaat rukuk ke apa lagi ni. Tu. Maknanya sama ada ketika dia semaya tu akad takbir dah. Lepas tu dia darah hidung. Kalau tak darah hidung pun dia berhadah. Berhadah ni mana hadah kecil. Ataupun dia berjunub lah. Ataupun dia tak ambil wuduk, dia tak teringat. Tapi yakin teringat selepas tu ketika semaya dah. Baik, maka dia boleh keluar untuk membersihkan darah dia kalau darah hidung, atau bersuci kalau dia hadas kecil, ataupun dia mandi kalau hadas besar. Kemudian dia mari semula, dia masuk dalam semaya, dia memulakan semaya dan dia seperti makmum. Tak apa tu gitu. Sebab dia tadi dia akad dah, seolah-olah dia tu zahirnya nampak semaya kali dengan makmum dah. Boleh tu. Dia bukan kata baru mari dah. Ni ana nak sebut sebab tu ana potong melanjutkan tu. Yalah kalau kita nak melanjutkan, tapi kalau mengikut hak Arab dia ni lebih terang lagi. Ni ana baca sikit dah. Ni lebih jelas lagi ni. Bawah dia banyak dia potong hak ni. Ni ana baca dah. Wa idza ra'afal imam, apabila imam tu mimisah al ahdasa ataupun dia berhadah ataupun dia beringat, ni dalam sembahyang dah ni.
dia ingat dia berhadas, ataupun dia tak ambil wuduk, maka dia keluar. Keluar. Sebab apa sebut keluar? Makna keluar ni keluar daripada salat lah. Maka dia pergi bersih lah. Yastara'uf ni, dia pergi bersih ataupun dia bersuci ataupun dia mandi. Kemudian dia kembali ista'nafas salah. Dia mula semaya semula. Untuk dia. Makmum duk tunggu. Makmum tak keluar. Baik. Wa kana kal makmum. Dia ni kedudukan semaya ni sepa makmum. Makna apa? Tak perlu tambah, tak perlu gapo. Makmum pusah dia pusah dalam kih ni. Kita imam. Beza dengan tu imam yang kedua tadi. Tu kih lain. Tu. Kena ubah sikit tu situ. Baik. Situ. Kemudian sebab dia guna istilah istanafa. Kalau dalam bahasa Arab ni istinah maknanya telah memulakan. Okay, istinah okay. Nah. Okay, kalau kita belajar bahasa Arab akan ada sebut istinah tu. Ni istinah ni ayat baru. Ayat baru kalau mengaji nahwu. Apa ni? Apabila ia mendapati satu rakaat bersama imam yang menggantikannya, maka ia cukup menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal. Dengan demikian salat jemaahnya telah kira sah. Namun apabila dia tidak mendapatinya, maka dia cukup dikira salat zuhur, dia kena buat 4 rakaat. Ni tidak bicara tentang makmum ni. Bicara tentang imam. Okey, kisah ni yang kedua ni gini. Jadi makmum itu bila dia semaya, kemudian dia gilah, dia tubiklah daripada semaya tu. Jadi hak gati dia, tak ada orang gati dia. Hak gati dia tu hak masuk semaya bersama dengan dia. Ada tu. Maknanya makmum dia lah. Imam ni keluar, dia semaya dah keluar. Jadi hak ganti, imam ganti tu lah adalah makmum dia. Beza hak tadi. Hak tadi hak tak masuk semaya lagi. Hak ni makmum dia. Bila dia gigi termari semula tu, memang mari. Dia kena mari ikut belakang dah. Sebab dia jadi makmum tu. Dia tengok, habis dah sah rakaat. Tinggal sah lagi. Dan dia dah dengan rakaat ayat kedua tu. Maka dia perlu tambah sah lagi. Jadi dia semaya dia tu tidak dikira zuhur, tapi dikira Jumaat. Tapi kalau dia mari, tak ada. Rakaat kedua pun tak ada. Tu imam selepas selesai dah rokok. Sujud lah tu imam. Dia masuk. Boleh Jumaat. Tapi kena buat 4 rakaat. Jumaat tu boleh pahala Jumaat. Cuma Jumaat tak boleh. Pahala Jumaat boleh. 27 kali ganda tu lah. Tapi Jumaat tu tak boleh. Sebab tu dia kena buat 4. Ni dia tak panggil i'adah. Dia panggil ikmal. Sempurnakan 4 rakaat. Dia tak panggil i'adah. I'adah tak jadi. Buat semula. Itu istilah dia. Bab Arab ni lebih terang. Ya hasil ni pun terang juga disebut ni. Gitu maksudnya. Okey, habis tu Kena ingat ni, mimisan ni sebagai contoh. Kalau tidak mimisan pun apa dia kita kata. Misalnya contohnya, katakanlah dia muntah yang banyak, kayak batal tak boleh juga. Dia pun tadah dengan jubah dia kan. Ataupun tadah dengan tangan, dia pergi. Orang lain pun masuk ganti. Supaya juga masalah. Baik, seterusnya kita pergi pada bab seterusnya. At-tashdid fi tarkil jumu'ah. Ancaman terhadap seseorang yang meninggalkan salat jemaah dengan sengaja. Kena letak termaksud dengan sengaja. Berdasar pada perbincangan, maksudnya tinggal jemaah tu dengan sengaja. Bila sebut dengan sengaja ni, maksud dianya tidak menepati piawaian syarak. Sebab tu mungkin dia ada sebab, tapi sebab tu syarak tak terima. Sakit orak dia kata. Gilai boleh. Tak boleh tu. Kata orak demo ni pun lebih kuat demo ni. Tahu dia waktu maya nak sakit tu. Tu maksud ana illa sebab tu syarat tak terima. Baik. Cuba kita tengok qaul 741. 741. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan ni saya nak ambil sini. Okey, diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya baginda bersabda. Ni saya baca teks Arab dia bunyi gini. Ni teks Arab dia lah. Situ dia buat ke teks Arab tu? Dia buat. Molek buat tu sebenarnya. Sebab gini yalah kita baca kitab ni memang ulama kata kalau kita boleh baca Arab tu kita bertabarruk dengan lafaz Nabi. Boleh pahala. Baca terjemah boleh, tapi kalau baca Arab ataupun tengok Arab sebab tu wahyu tu. Bukan hak Melayu tu wahyu tu. Dah, hak Arab tu. Mana panggil bertabarruk dengan lafaz hadis. Hak sabit daripada Nabi. Okey, ana baca sini. Man tarakal jumu'ah min ghairi darurah
kutiba munafiqan fi kitabin la yumha wa la yubaddal. Sesiapa dia terjemah tidaklah, situ tak apalah. Kalau anda terjemah, sesiapa yang meninggalkan salat Jumaat tanpa darurat, tanpa alasan yang syar'i, itu makna darurat tu, maka ditulis dia tu sebagai orang munafik. Tulis dalam mana? Dalam kitab yang tidak dihapuskan dan tidak akan dipindah. Ni catatan malaikat tu. Berat tu. Tu maksudnya. Maknanya semaya tak pergi semaya Jumaat kerana bukan sebab, kecuali sakit atau dia nak pergi, ataupun berlaku emergency, duduk tengah nak maya ke telefon, mana anak ni accident, misalnya terpaksa pergilah, ataupun mati ke. Nah, setengah ulama kata kalau mati dia kena tangguh maya tu. Dia tak dia mati dah. Nah, tangguh sebentar ya, setengah jam tak apa-apa. Tapi kalau ni kih munasabah lah. Kalau kira-kiranya kena tinggal nyawa dia utama ke. Kalau mati dah tu tak nak warna dah. Ada ulama kata kalau mati dah dia kena sesakkan juga semaya tu. Ni misalnya accident dalam keadaan kritikal misalnya. Tu lain cerita. Ataupun dia sakit perut, tak nak. Kalau tebal-tebal jadi muka lain. Terkeluar ke dalam semaya. Tu memang tali. Ni tanpa sebab-sebab syar'i tu. Tak ada pun keadaan daruri, situasi daruri tu tak ada. Sesuatu yang darurat tu tak ada. Tu. Kesal dia berat benar tu. Maknanya akan ditulis dia tu sebagai orang munafik. Munafik bukan munafik akidah, munafik akhlak. Yang kedua, 742 Imam Syafi'i kata lagi, dia kemuka ke riwayat lain. Diriwayatkan daripada Ubaidah bin Sufyan. Dia salah tu. Kalau sebenarnya Abidah bin Sufyan, bukan Ubaid. Dia sini pun dia buat, dia dhabit gitu dah. Situ wa Ubaidah ada, Abidah bin Sufyan. Kata Abidah, saya telah mendengar, ni saya nak baca teks dia. Ana Abidah ibni Sufyan al-Hadrami anil Ja'di ad-Damri. Tu dia wa ad-Damiri. Tu lagi berat tu, tak ada ad-Damiri, ad-Damri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yatruku ahadun al-jumu'ata thalathan tahawunan biha illa taba'allahu ala qalbih. Nabi telah bersabda, tidaklah seseorang Muslim meninggalkan salat jemaah 3 kali. 3 kali sini ni mana 3 kali? Setengah ulama kata berturut-turut, setengah kata tak berturut-turut ke, selang-seli ke. 3 kali tanpa alasan yang munasabah mengikut syarak, maka dia dicatat, dicap oleh Allah sebagai orang lala. Terjemahan ni ana pindah sedikit berdasar pada syarah hadis. Dia terjemah gini, Allah akan cap dia, Allah akan cap hati dia. Cap hati dia ni maknanya hati dia tertutup dah daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak beri rahmat kepada dia. Maknanya berat tu. Tabat Allah tu. Allah cap hati dia. Maknanya tak masuk dah benda molek dalam hati dia. Berat tu. Ni berat lagi ni. Baik. 743 Imam Syafi'i berkata, menghadiri salat jemaah fardu. Fardu ke dia ni? Fardu ain. Bukan fardu kifayah. Sesiapa sengaja meninggalkannya kerana tahawunan, menganggap remeh. Tadi pun kerana remeh. 3 kali pun kerana remeh juga tadi tu. Terjemah tu. Tak pergi semayang 3 kali kerana tahawunan, anggap tak berat. Tak apa, tinggal kita semayang zuhur. Mana tahawunan. Tadilah Allah cok hati dia. Mana cok ni makna tutup hati, nak masuk perkara baik tak masuk. Itu sebenarnya dalam syarah hadis. Baik. 743 kata Imam Syafi'i, menghadiri salat Jumaat ala fardu ain. Sesiapa yang sengaja meninggalkannya kerana memandang remeh kefarduan salat Jumaat, maka dia telah melakukan suatu keburukan. Maknanya berat tak berat ni, kalau Allah nak ampun, Allah ampun. Kalau Allah tak ampun pun, Allah tak ampun. Naknya berat. Kata Imam Syafi'i. Mana teruk semua. Sebab tu jangan main-main salat Jumaat ni. Kecuali musafir. Tapi musafir pun semuanya musafir. Tak main Jumaat sama kalau gitu. Kalau kita musafir nak hari Jumaat. Tu tebal. Sebab itulah kalau kita tengok ana sebut dah sebelum ni kan, misalnya Syekh Uthaimin, ulama-ulama Saudi, dia bincang pula ni. Sebab situasi musafir ni tak sama kita. Ana balik misalnya 1 jam 5 minit dah. Lepas tu tidak payah, mudah, bukan selesa, nera tak khabar apa, muka ekang. Mana susahnya?
Mana lebih baik? Salat jemaah ke tidak? Lepas tu nak salat jemaah pun masjid dekat-dekat. Tak ada kepayahan langsung. Sampai ke tempat destinasi pun mudah. Dalam perjalanan pun mudah. Mana lebih baik semaya jemaah? Jadi ulama ini ulama contemporary lah kita kata. Mereka kata walaupun hukumnya tidak wajib, tetapi mereka kata tetap lebih baik pergi salat jemaah. Dan ingat Dr. Basit pun pernah hurau. Dah, dia pernah ada sebut juga. Ana pun tak ingat siapa dia royak kana. Memang di Saudi memang ada ulama bincang tu. Cumanya dalam ana tengok dalam internet tu, di perbincangannya, kalaulah contohnya ada kihana lah setiap hari jemaah ana balik. Kalau dia lekih ni lagilah dia kena pergi sembahyang jemaah. Kalau tidak tak sembahyang jemaah sama. Tu kena mana kena patuh panggil fiqh. Fiqh ni dia lihat keadaan tu. Dah kalau kita pergi Depok, kalau hari Jumaat, bukan boleh sembahyang. Sana ada, dia benar sembahyang Jumaat Depok. Sembahyang Jumaat. Kalau hari Jumaat, kau mustah dia pun nak main je kat situ. Sepakai lain nak pergi main mana? Jauh tu. Jadi masalah juga tu. Lepas tu penerbangan pula, lepas tu selalu. Kalau dia kembali mungkin tak sempat macam-macam lah timbul. Jadi itu orang panggil fiqh. Asas dia tidak boleh meninggalkan salat. Itu asas dia. Baik. Bab hal-hal yang diperintahkan pada malam Jumaat dia siang harinya. Ni bab malam Jumaat pula lagu mana ni? Oh, parok tak serupa rasa dengan orang kita faham ni. Parok orang kita ni. Kita berhenti setakat dulu. Ni kita bincang hari Jumaat depan. Jadi kalau nak tahu dulu kena baca sebelum tu sendiri lah. Nak tahu malam Jumaat tu. Okay, kita berhenti setakat dulu. Ya. Hak Yasin tu sahah. Dia buat benda lain pula. Masalah kita ni. Siapa ada orang kata sunat lah. Oh. Boleh? Apa dia? Bunuh saya dia kata. Saya kata aku pula juga kena. Macam-macam kita ni. Akhir sekali memang orang Tina pun anak orang Tina pun kecek lagu tu malu tak boleh Nabi tak benar. Dia dalam agama kita ni kalau tengok dalam hadis dalam inilah dalam ada mufrad ni pada orang jenis kiyah-kiyah ke arah tu ke itu termasuk dalam menjatuhkan muruah maruah. Tak boleh dia tak boleh. Ni tak perempuan pula. Itulah tak patutlah. Jadi kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita akan sambung kita al-adabul mufrad beberapa minit lagi lah, 3 minit lagi insya-Allah kita sambung al-adabul mufrad. Okey, mudah-mudahan Allah berkati kita ya. Hadis hak mana? besar tinggal jemaah ya. Hadis yang pertama dia kata sesiapa yang meninggal solat jemaah selama 3 kali kerana meremehkan kecuali Allah akan menuntut hati dia. Jadi pasal apa 3 kali ustaz? Okey. Tadi tutup dah, sambung semula. Sebab ni ada persoalan. Cuba perhati pada hadis pertama di bawah bab ancaman terhadap seseorang yang meninggalkan salat jemaah. Hadis mula-mula sebut ni 3 kali. Mana kalau kita kata 2 kali tak apalah. Tidak maksud begitu. Sebab ni dalam yalah kalau kita dalam Sunan Sa'idul pun ada dah kita bincang sebenarnya dia gini. Sebut 3 kali tu antara yang jawapan ulamanya kerana 3 kali ni bermula jamak dalam bahasa Arab. Yang bila kata banyak situlah mulanya. Bukan bermakna sekali tu bukan mana tak dosa. Cumanya peringkat Allah nak tutup hati. Dia beza tu. Hak ni dalam istilah ulama kalau siapa 3 kali berturut-turut pukhilah ulama. Sebab ada dalam setengah kitab tu memang sebut terang berturut-turut. Hak ni tidak terang. Kalau kita capu-capu semua mana hak berturut-turut tu lebih berat. Apa maksud berturut-turut? Ataupun tidak berturut-turut sampai 3 kali dengan maksud tahunan, tak mengambil berat. Kerana tak ambil berat, pandai kecil, ini sudah dikira musirrun ala dzunub mengikut ulama. Makna orang tu telah melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Berulang kali itulah beratnya. Sekali pun dosa. Tapi siapa 3 kali ini sudah kira musirrun. Dia dalam agama kita misalnya kiharok misalnya sekali sak gini minum sekali minum gini siapa 4 kali siapa kali kelima duk main tabak minum pula hatu dikira musir. Maknanya melakukan kesalahan sekali 2 kali
Tak sama dengan berterusan. Berterusan ni mana banyak? Banyak ni bermula dengan 3 dari bahasa Arab. Ada sudut tu. Maknanya ibarat yang dikatakan 3 kali dia merujuk pada seorang itu hakikatnya tidak bertaubat yang sebenar. Berat. Sudah kira musir tu. Berterusan. Imam Ghazali kata, Imam Ghazali sebut contoh ni misalnya dalam sebab khusus, misalnya seorang lelaki ataupun perempuan. Kalau kita ambil lelaki, dia tengok aurat perempuan 3 kali berturut-turut. Maka kali keempat tu kesan dia apa dia kepada hati dia. Dia jadi pandang remeh dah aurat tu. Tak pandai buat. Masa rasa tak dasar. Tu kata Imam Ghazali. Hak ni begitulah juga. Bayangkan siapa 3 kali tak pergi mak. Tak ada sebab, tak ada sebab syar'i, taharunan kerana pandai rengeh. Tidakkah kali keempat tu kau rengeh? Aku sekali tak pergi tak rasa dasar. Tu. Kalau siapa tahap tu berat. Maknanya Allah marah. Dia siapa situ tu Allah marah benar tu. Tak pergi sekali pun Allah marah dah. Ni siapa 3 kali. Dia 3 kali, kali keempat kelima mudah ya. Bahkan dia belum masa tu kat jadi letih lalu. Pukul 12.30 letih lah. Pukul 2.30 segar. Ya jadi gitu lah. Tu tak sih. Oh dah jadi terbaik. Tak pergi jemaah. Masalah na'udzubillah min zalik. Apa-apa saja bukan dia jadi 3 sebab tu mulut ni jangan ajar kecek uduh. Kalau kita tengok setengah-setengah pengkuliah sebab apa jadi gitu biasa. Padahal kita ni ada anak apa ada kecek kasar apa tu klik bawa kereta klik neng dah apa salah tu gitu dah ada. Dia kena beringatlah kena tandang tak boleh lepas dia. Siapa kalau nak sebut panjang ceritalah pengalaman kita dengan guru-guru kita beberapa orang dia pun sebut juga anak kadang-kadang siapa 2-3 minggu tak ikut kuliah apa tu takut jadi ada ulama di Kelantan kita salah kecek sebab tu tak boleh biasa tapi dia biasa lepas tu dia pun jadi biasa akhir sekali tubik tak khabar Kelantan kata tu tak sih tu tak sih kadang nak kata bodoh kat orang dalam ceramah sampai 100 kali 30 kata bodoh apa tu biasa lah tu na'udzubillah min zalik tak suruh takwil lah bodoh tu dah kapur kita makna gapo tak usah kalimah tu orang tak faham secara global orang faham lagu lain timu fitnah. Okay, kita berhenti setakat tu. Ni kita tutup tak buka dah ni. Kalau ada persoalan minggu depan dalam ni dia munafik kita dalam tak ada. Hadis pertama dalam ni dia kata ayat kedua tu munafik. Ayat pertama dia tak ada. Tak ada sebut munafik. Ayat kedua. Barang siapa yang meninggalkan solat tanpa darurat maka dia dicatat sebagai orang munafik dalam sebuah kitab yang tidak akan dihapuskan. Ni. Bukan. Dia sebenarnya lain. Anak duk tengok ni. Dia lagi ada 3 dah. Dia tak ada. Mula-mula tak ada. Dia tak tersebut nombor 3 tu. Macam mana dia boleh beza? Mujur ya anak pun sebab anak tak tengok duk lihat Syekh Rifat Fauzi. Dia gini asal kalau hak mukhtasar kita baca ni gini. La yatruku ahadun al-jum'ata thalathan tahawunan biha illa taba'allahu ala qalbihi. Tu dalam mukhtasar. Padahal tak ada asal tu. Tak ada tu. Jadi kalau terjemah mukhtasar sesungguhnya Nabi kata sesiapa yang meninggalkan jemaah 3 kali kerana meremeh ke salat jemaah pasti illa tu mana pasti situ tu bukan mana kecuali. Dari segi terjemah dia. Dia kaedah terjemahnya gini, bila ada la ilah kita boleh terjemah pasti. Kaedah terjemah. La ilaha illallah pasti tu itu sah ya. Tidak dua. Kita boleh kata gitu. Jadi la tu maknanya kita kata pasti. Allah kecap hati dia. Bukan kecuali. Kalau cuma kecuali tu cuma literal. Illa tu mana memang illa mana kecuali tapi tak masuk sebab ada la tu. Tu dia panggil kalau itu dia panggil ilmu ma'ani, ilmu makna. Kebalarah ke dia ada ilmu ma'ani tu. Gitulah Makna darurat ni macam mana? Kerja tu dia kira darurat tak kerja? Dia gini tu. Offshore. Offshore dah. Dia gini offshore ni kira musafir. Dia kira musafir. Baik, atas musafir tu ulama bincangnya. Sebab tu kata musafir ni berapa hari. Sebab itulah hadis-hadis memang lama. Jadi hak lama tak ada kena pendapat ulama memang ada. Minta maaf lah saya sebut ni kita bincang Syafi'i tapi hak ni bukan Syafi'i. Tapi ulama kita Imam Bukhari antara berpendapat gitu. Mari kita pergi. Kadang-kadang setahun pun boleh.
Boleh. Tak jadi Syiah tu. Kerana kerja kita tak selesai. Tapi setengah ulama kata kalau bertahun tu kira bermukim dah tu. Tak boleh. Tu khilaf pula situ. Sebab tu bagi anak lah. Kalau kita pergi misalnya offshore, kita kata duduk. Ramai ke duduk orang Islam? Cukup ke duduk? Mana jumlah tu? Jumlah tu kalau kita mazhab Syafi'i kira 40. Tapi kalau setengah lah ada, dia kira ramai. Mana 16 orang boleh dah ada kata. Mana ramai tu dah. Mana kalau tak cukup 40, 20 lebih tu. Mana boleh buat? Jadi kalau boleh buat, kalau cari metode email sebenarnya Allah mudah benar ya jemaah sebenarnya. Tak ada gapo pun. Kena buat juga sebenarnya. Sebab kadang-kadang kan takut sebab dia tak tauliah. Dia satu tauliah, satu lagi sebab tempat tu KJL tak gazetkan. Tak apa. Boleh, tak apa. Bahawa gazet ni isu baru sebenarnya. Dia istilah gazet ni di tempat sport tu, dia bukan tempat umum tu. Mungkin bukan tempat umum, dia tak ambil kira dah sultan, dia tak ambil istilah sultan, tak ada di situ. Boleh. Bukan kalau KJL tahu, nak aku betul pasal dia. Nak tak buat nak aku. KJL pakai kata gitu. Molek-molek dia isytihar lah. Kalau jenis Islamik itu dia memang sepatut dia gesap supaya buat, kena buat. Tak moleknya buat lah. Dia mungkin beratus, tapi sebab ada shift dia tak boleh tinggal. Jadi mungkin dalam 20-30 orang. Tak apa. 16 boleh dah. Ada sengok nak kata 16, 15 boleh dah. Kau coba COVID ke berapa orang? Memang ada pun anda tahu COVID ke di antara jiran tu dia buat rumah kawan ni. Memang ada berlaku gitu. Dekat dia tidak terbuka, tak timbul fitnah lah. Jadi molek buat lah. Kalau boleh huru. Buat masing-masing ya. Usia aku 2 minggu kan? Tak jadi plan. 2 minggu ni for Petronas sebenarnya. Tapi kalau kontraktor 1 month, 2 months. Makna berbulan jugalah setengah. Tak habis job ada. Nasa molek buat lah. Ini foto sebabkan yang 3 tu lah kata. Tapi kalau lain pada Petronas. Sebab anda tahu ni bukan key offshore ni, misalnya contoh di anda tengok dalam internet lah, isu ni timbul di Jepun, sekelompok umat Islam itu tak ramai. Tapi mana ulama kata kena buat, nak suhada. Takut hilang dengan gitu, jadi tak ada jemaah buat. Tak sepakat pendapat Imam Syafi'i ni. Imam Bukhari. Orang banyak lagi pendapat imam kita hebat-hebat juga tu. Buat gitulah. Dia khutbah ni tak perlu mimbar pun. Tak pakai tukar, tak apa gitu ya. Tak ada masalah. Tak payah cabut batin nyapu. Tegang tu akhirnya lagu tu. Imam tu buat tak lupa. Gitulah. Jadi ulama kata molek buatlah. Okey, mudah-mudahan Allah berkati kita semua.